Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam siri-siri kelas ulang kaji mingguan kita. Pada hujung minggu kita mengambil sedikit masa untuk kita sama-sama review bagi manfaat kita bersamalah. Saya sudah pun habis sebenarnya modul yang saya bina dengan perkongsian minggu lepas itu mengenai masa hadapan. Ada orang tanya kenapa duduk cerita pasal masa hadapan, ceritalah yang sekarang. Yang bertanya tu sebab dia maknanya itu first time dia dengar saya bercakap kot. Saya penat dah cerita pasal yang sekarang sebenarnya. Bukan penat, maknanya dah habis dah cerita yang sekarang. Lepas tu kita cerita masa depan kan. Tak apalah. So untuk yang seterusnya, saya akan sentiasa mencari bahan lah untuk kita sama-sama review. Itu maksud saya. Saya akan cari bahan untuk kita sama-sama ulang kaji untuk manfaat kita bersama. So untuk malam ni kita akan lihat dalil-dalil hadis yang berkaitan dengan pusaka, yang berkaitan dengan faraid, yang berkaitan dengan instrumen perancangan seperti hibah, wasiat dan sebagainya. So kita saya jumpa kitab Bulughul Maram lah, Bulughul Maram. Dulu saya belajar Bulughul Maram ni dengan Piyu Salman. Piyu Salman tu dia duduk di kawasan perumahan saya lah, kawasan Melawati kan. Tapi tak habislah saya dobit kitab dengan Piyu Salman. Saya pun tak ingat. Bukan saya tak ingat, saya tak pasti Piyu Salman ingat ke tak saya sebagai salah seorang anak murid dia. Tapi tak apalah, kita jadi kitab tu adalah dengan saya, Bulughul Maram, kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar daripada mazhab Asy-Syafi'i. 1613 hadis. Saya terus share screen lah. (1613) hadis tentang bab taharah hingga bab jinayah. Yang saya bagi link tu sebenarnya dia boleh download. Tekan download, tekan print. Tekan print tu, tapi jangan print, tukar kepada save as PDF. Jadi jadilah PDF macam tu. So lepas tu boleh save lah dalam PDF. Walaupun butang download bagi pub HTML5 tu untuk yang berbayar, saya tidak berbayar, tetapi boleh guna taktik macam tu lah. Kita buat macam nak print tapi kita save as PDF, boleh lah. So saya hanya kumpulkan ataupun saya hanya kita hanya akan ulang kaji yang berkaitan dengan tadilah hibah dan juga faraid, setakat mana yang sempat lah dalam ruang masa yang kita ada. So ini adalah hadis yang ke 958 dalam 1600 tadi. 1613 tu kita tu hanya masuk yang 958. Kalau kita masuk daripada satu tak tahu bila lah nak habis kan. So kita masuk bab hibah, babul hibah wal umrah wal rukbah.
Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadza gulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu waladika nahaltahu mithla hadza faqala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu wa fi lafzin fantalaqa abi ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati faqala afa'alta hadha biwaladika kullihim qala la qala ittaqullah wa'dilu baina auladikum faraja'a abi faradda tilka sadaqah muttafaqun alaih. Hadis yang ke-958 daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawasanya ayahnya tu nya Nu'man lah, maknanya Bashir lah tu, ayahnya Nu'man pernah membawanya nya Nu'man membawa Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku tu Bashir lah, aku telah menghibahkan kepada anakku ini tu Nu'man lah, anakku ini seorang hamba milikku lah, hamba milikku milik Bashir. So hamba ni adalah satu harta lah sebab dia boleh dihibahkan. Dia menggunakan perkataan nahaltu, inni nahaltu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu telah menghibahkan perkara yang sama kepada anakmu yang lain? Adakah kamu menghibahkan perkara yang sama kepada anakmu yang lain? Ayahku menjawab, Bashir ni menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu ambillah kembali pemberianmu itu, farji'hu, ambillah kembali pemberianmu itu. Mengikut redaksi yang lain adalah lafaz yang lain. Lalu ayahku berangkat menemui Nabi SAW agar menyaksikan sedekah, supaya baginda Nabi SAW menjadi saksi terhadap sedekah yang diberikannya Bashir kepada ku Nu'man itulah. Maka baginda SAW bertanya, apakah kamu melakukan perkara yang sama kepada semua anakmu yang lain? Dia menjawab, dia tu Bashir menjawab, tidak. Baginda Nabi SAW bersabda, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan perlakukanlah semua anak-anakmu dengan adil. Wa'dilu baina auladikum. Hafal yang ni aja kot. Hafal yang ni dah boleh dah baca dekat masjid kot. I'dilu baina auladikum kan. Nak hafal semua tu boleh juga. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perlakukanlah semua anak-anakmu dengan adil. Waraja'a abi. Lalu ayahku pulang dan mengambil kembali sedekahnya itu. Muttafaqun alaih. So hadis ni adalah untuk menceritakan bagaimana Nu'man bin Bashir menceritakan peristiwa bagaimana bapanya, iaitu Bashir ini, radhiyallahu anhuma, redha Allah terhadap Nu'man dan redha Allah terhadap Bashir. Dia menceritakan bahawasanya ayah dia ni, Bashir ni, pernah menghibahkan ataupun menghadiahkan ataupun memberikan kepada Bashir ini seorang hamba untuk Bashir ni guna. Maka apabila diketahui oleh baginda Nabi SAW, baginda Nabi bertanya lah, Rasulullah SAW, Akullu, adakah kesemua, waladika nahal tahu mithla hadha, adakah kesemua anak kamu bagi seperti mana yang ini? Macam tu. Faqala la, jadi dia jawab tak lah. Jadi maknanya baginda Nabi SAW bertanya, adakah kamu bagi juga ke kepada anak-anak kamu yang lain tentang pemberian ini, pemberian hamba ni? Dia tetap, dia bagi pada Nu'man sahaja. Maka baginda Nabi SAW mengarahkan ataupun menasihatkan supaya farji'hu. Farji'hu tu maknanya tarik balik.
ambil balik lah pemberianmu tu. Macam tu. So ini adalah tentang pemberian hibah secara adil. Memanglah hibah ini boleh diberikan tanpa had, terpulang kepada pemilik harta, dia nak bagi kepada siapa semasa hidupnya. Hibah inilah pemberian semasa hidup. Dia bukan pemberian selepas mati. Dan terpulanglah kepada pemilik harta, dia nak bagi kepada siapa. Kan, lantak dia lah bahasa kasarnya kan. Tetapi dalam hadis ini menyebutkan pemberian hibah itu adalah secara adil. Sebab apa? Sebab bagi masa hidup pun kalau tak adil, yang terima tu dia akan kena serang oleh adik-beradik dia yang lain. Jual, kita bagi duit, kita bagi duit. Jadi tak hibah pun masalah, hibah pun masalah. Kalau yang bermasalah lah, maknanya tidak menghibahkan secara adil menjadi masalah. Jadi kita yang mempromosikan hibah, contohnya yang saya nampak berdasarkan hadis ni dan berdasarkan pengalaman saya, yang selalunya kita minta klien kita tu transparent juga kepada waris-waris rapat dia yang lain, supaya dia menceritakan. Maknanya dia menghibahkan benda ni begini, supaya waris-waris dia tu tahu masa hidup tu ini dah beri macam tu, supaya tidaklah terkejut dan menjadi dakwa-dakwi yang akhirnya menjadi masalah pula kepada waris. Walaupun benda tu tidak wajib, dia boleh aja bagi, ada pemberi dan ada penerima. Tapi ada juga nak bagi hibah supaya penerima pun tak tahu. Itu lagi tak kena lah. Sebab hibah tu mesti pemberi dan penerima tahu. Cuma nak supaya tidak menjadi masalah, lebih baik bagi saya lah, maknanya juga benda tu transparent, diceritakan. Okey, yang ni tanah dekat kampung, ayah nak bagi dekat kakak kamu, kerana kakak kamu yang berada di kampung dan dialah yang jaga ayah dan mak, contohnya. Yang kamu tu lain lah contohnya, dia bagilah benda lain pula, dia bagi duit cash ke, dia pandai-pandai lah supaya dia tak semestinya sama rata. Keadilan tu bukannya sama rata, cuma secara umumnya sama rata tu nampak macam adil lah, tapi ibu ayah maknanya dia kena cari keadilan tu, siapakah yang patut dia bagi banyak, siapakah yang patut dia bagi sikit. Kalau yang jaga mak ayah tu bagi banyak pun bagi saya tak ada isu lah, sebab dia jaga mak ayah. Itu contohnya lah. Ataupun mungkin setengah anak dia tu tidak direzekikan untuk beroleh pendapatan yang banyak. Jadi perlu diberilah, amanahnya ibu bapa perlu tolonglah anak yang ni, anak yang lain tu mungkin berjaya sampai ke US, ke UK, contohnya lah contoh. So itu adalah bergantung kepada setiap kes. Cumanya yang kita nak sebut, pemberian hibah itu hendaklah secara adil. Secara adil, kerana terang-terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ataupun menasihatkan supaya Bashir ini menarik balik. Dan menarik balik hibah ni hanya boleh di antara daripada bapa kepada anak, ataupun dikiaskanlah ibu kepada anak, ataupun datuk kepada cucu, ataupun nenek kepada cucu. Maknanya daripada atas ke bawah lah. Itu ada dalam hadis-hadis selepas ni lah, tentang siapa yang boleh tarik balik, tentang dalil yang boleh tarik balik. Cuma kat sini pun boleh tarik balik lah, maknanya ayah bagi pada anak tu boleh tarik balik. Sebab dibimbangi, maknanya engkau sayang kepada anak ni, kau bagi pada anak ni, anak lain kau tak bagi, macam itulah. Farji'hu. Saya rasa Nu'man dia tak kecil hati lah bila ayah dia tarik balik kan. Tak kecil hati lah ni, sebab ini untuk menceritakan ataupun untuk memberi pengajaran, berlaku adil lah dalam memberi hibah kepada anak-anak. So pandai-pandai lah lepas ni macam mana keadilan, sebab keadilan itu meletakkan yang berhak kepada hak tu kepada yang berhak. Macam tu je lah, supaya tidak menimbulkan masalah. Kalau bagi pada anak-anak, selalunya anak-anak lain tahu. Kalau bagi kepada isteri, kadang-kadang mak ayah tak tahulah.
kan. Tapi kalaulah bagi pada isteri, selalunya bagi pada harta yang memang suami isteri ni dapat bersama lah. Kalaulah suami tu dapat daripada pusaka, selalunya dia tak hibah pun kat isteri dia, sebab dia takut mak ayah dia pula akan kecil hati. Kalau yang ada mak ayah, selalunya macam tu je. Apalah yang saya terima pusaka tu, saya tak hibah lah kat awak. Nanti kalau saya meninggal dapat kat mak ayah saya hibahkan yang kita cari bersama. Macam tu je. Sebab ialah bimbang kan. Bimbang, dibimbangi. Walaupun dia ada hak terhadap harta dia, tapi tadilah sebab berlaku adil dan supaya tidak menimbulkan isu belakang hari. Itu dia punya pengajaran lah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini bermaksud disepakati, Sahih Muslim dan Bukhari. Ada juga yang mengatakan termasuk juga Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Tapi selalunya muttafaqun alaih ini memadai dengan ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Cuma dia mungkin redaksi yang berbeza. Sebab dia kata redaksi berbeza, dia ada lafaz yang berbeza. Tapi orang yang sama, rijal yang sama, iaitu Nu'man bin Bashir. So dia dikira sahih lah tu. Kalau muttafaqun alaihi, macam tu. So seterusnya, ar-ruju' fil hibah, hukum mengambil kembali hibah. Ini lagi best, bukan lagi best, lagi apa? Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari laisa lana mithlu saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Aduh, berat ni. Daripada Ibnu Abbas, ini hadis 959 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Redha Allah terhadap Ibnu Abbas dan Abbas itu ayahnya sendiri. Lepas tu dia baca radhiyallahu anhuma, dua orang. Telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengambil kembali pemberiannya, nya tu orang tu lah, sama dengan anjing yang muntah. Kita jarang orang Melayu buat anjing ni, selalunya babi. Apalah, anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntah itu, muttafaqun alaih juga. Menurut riwayat Bukhari ada menyebutkan, kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk bagi orang yang mengambil kembali pemberiannya selain bagaikan anjing yang muntah kemudian memakan lagi muntahnya anjing. Aduh lah, hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. So memang sahih lah ni, Al-Albani pun kata sahih. So siapa yang memberi hibah kemudian dia menarik balik hibah dia, dia adalah seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. Betapa buruknya perumpamaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menghibahkan, menghadiahkan kemudian dia tarik balik. Kecuali daripada bapa kepada anak tadilah. Sebab itu tak adil, so tarik balik je lah, tak apa yang tu. Ini yang selain daripada bapa kepada anak tadi. So sebenarnya hibah itu tidak boleh ditarik balik. Orang Melayu ni dia lembut, dia kata buruk siku. Saya pun tak tahu macam mana siku yang buruk. Kan ada tak gambar buruk siku. Kita sebut buruk siku aja, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kasar. Maknanya lepas ni kita jangan sebut buruk siku, kita kata anjing. Anjing yang muntah menjilat kembali muntahnya. Sebab itu perumpamaan yang diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jangan buruk siku lah, jangan tarik balik lah. Sebab kita dah bagi tu, kita bagi. Kita percayalah dengan pemberian kita tu, insya-Allah akan ada rezeki lain. Insya-Allah ada hikmah di sebalik pemberian. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, hibah ini dia ada ruh dia. Sebab itulah Imam mazhab Syafi'i ini dia menekankan majlis hibah tu. Dia ada ijab, dia ada qabul, dia ada ta'yin. Betul-betul tahu mauhub harta hibah tu, dan adanya qabat penerimaan harta hibah, barulah ruh itu ada, dan dia ada
Dan hibah ni dia bilang iwak, dia tidak ada apa-apa balasan kepada pemberi hibah. Sebenarnya kalau cara tu betul, dia akan jadi nangis-menangis sebenarnya majlis hibah ni. Kalau baca wasiat, selalunya nangis lah. Hibah ni pun dia boleh jadi nangis. Sebab betapa berterima kasihnya penerima hibah kepada pemberi hibah. Sebenarnya. Barulah pemberi hibah tak tarik balik. Dan barulah penerima hibah dia tidak menyalahgunakan harta hibah. Sebab benda tu dibuat maknanya cara yang sebaik mungkin lah. Itu ruh dianya. Dia bukannya, dia dari segi fiqahnya mudah je sebenarnya rukun dan syarat tu, cuma kita nak suruh ada ruh hibah tadi. Bukannya ulama nak menyusahkan, tapi supaya ada benda tu. Barulah dia tak ada isu nak tarik balik apa semua, sebab dia bagi pun dengan ikhlas hati, yang menerima tu pun sangat menghargai pemberian tu. So dia tak jadilah isu tarik balik. Sebab tu kalau tarik balik memang teruk sangatlah tu. Macam itulah lebih kurang dia ar-rujuk fil hibah. Seperti anjing, ia muntah, ia menjilat kembali muntahnya. Seterusnya, wa ani bin Umar wa bin Abbasin radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiyal 'atiyah thumma yarji'a fiha illa, dia ada illa ya ni, illal walidu fima yu'ti waladahu, rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Memang banyak ni, memang sahih lah. Sahih juga menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka semua tu radhiyallahu anhum. Jadi 4 orang lah tu. Kan? Jadi radhiyallahu anhum. Telah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim yang menyerahkan suatu pemberian kemudian menarik balik pemberiannya itu, kecuali illa. Jadi illa ini, illa, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya ayah. So illa al-walidu fima yu'ti waladahu, kecuali pemberian daripada ayah kepada anaknya itu dibenarkan ditarik balik. Yalah, kalau yang lain tu tak boleh tarik balik, sebab dia ada hadis yang lain juga yang menyokong tentang hadis ni, tentang anta wa maluka li abika kan, anta wa maluka li abika. Kita plaintiff, kita sukalah baca yang tu kan. supaya permohonan menarik balik hibah itu dibenarkan. Penarikan balik hibah ini banyak dibincangkan oleh ulama. Adakah hanya dibenarkan di antara bapa dengan anak? Apabila bapa bagi hibah kepada anak, bapa saja boleh tarik balik ataupun macam mana? So berdasarkan kias, maka kita boleh katakan yang dibenarkan tarik balik bukan sahaja bapa kepada anak, juga termasuk ibu yang bagi kepada anak pun boleh tarik balik, juga termasuk datuk yang bagi pada cucu boleh tarik balik, nenek yang bagi pada cucu pun boleh tarik balik. Ataupun secara umumnya daripada usul kepada furu', daripada yang atas dia bagi kepada yang bawah, dia boleh tarik balik. Sebab anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu tu untuk ayah kamu. Sebab ayah bagi ke anak, ayah tarik balik je lah, bukannya anak bayar apa-apa pun. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau yang lain dia tak boleh tarik balik. Suami isteri dia tak boleh tarik balik, kawan-kawan dia tak boleh tarik balik, sebab dia dikira sebagai anjing yang muntah menjilat kembali muntahnya. Tapi ini dibenarkan daripada bapa kepada anak. Tetapi mazhab Hanafi banyak bahas sebenarnya. Dia tidak semudah macam tu nak tarik balik. Sebab sekejap bagi, sekejap tarik balik, sekejap bagi, sekejap tarik balik. Itu jadi masalah juga kan. Jadi dibahaskan panjang di dalam enakmen hibah negeri Kelantan. Saya tak bawa enakmen hibah negeri Kelantan. Dia tulis mudah aja. Dia tulis kat situ, tarik balik hibah ni dibenarkan dengan syarat tidak menzalimi penerima hibah. Dia tulis itu je. Panjang-panjang mazhab Hanafi tu bahas. Kalau ikut mazhab Hanafi tu, sekiranya tarik balik hibah tu boleh menjejaskan status anak. Si ayah ni dia kaya, dia bagi dekat anak dia,
So dengan sebab dia bagi dekat anak dia pun jadi kaya juga, anak dia jadi datuk sebab kaya. So kalau ayah tu tarik balik hadiah kepada anak menyebabkan status anak tu hilang, datuk tak jadi datuk contohnya, ataupun dia tidak dihormati pun tak boleh tarik balik, walhal status je pun. Tapi maknanya ada ulama yang sebut menjejaskan anak tu ayah tak boleh tarik balik. Walaupun menjejaskan status je, bukan menjejaskan apa pun, bukan fakir miskin pun si anak tu. Contohnya lah sebab anak tu dihormati kerana kayanya dia. Walaupun kaya dia tu sebab ayah dia bagi. Jadi ayah tu tak boleh tarik balik dah. Ada sampai tahap tu dibahaskan. Jadi dalam bahasa yang mudah nak menghibah negeri Kelantan 2022, dia hanya sebut penarikan balik hibah itu dibenarkan jika tidak menzalimi penerima hibah. Kalaulah tarik balik itu menyebabkan penerima hibah dizalimi, maka bapa tidak boleh tarik balik. Macam itulah. Sebab saya ada satu kes je ni, yang tarik balik ni. Apabila isteri dia meninggal, si bapa tadi, suami tadi, isteri dia meninggal. So dia kahwin baru lah. Dia kahwin baru, dia ada jodoh. Suami selalu tak semesti juga kan. Kadang-kadang ibu tunggal apa ada juga jodoh, tak kira lah. So dia ada jodoh, so dia kahwin lah dengan isteri kedua. Sebelum dia kahwin tu, dia menghibahkan harta-harta dia kepada anak dia. So tak ada isu lah. Tak ada isu anak apa, anak terima lah, ayah bagi hibah apa semua, siap bagi hibah. Kemudian dia ada jodoh, dia kahwin. Bila dia kahwin dengan isteri baru tu, isteri baru tu tengok-tengok, orang tua ni tak ada harta, aku ingatkan kaya. Habis dah dibagi dekat anak-anak. Kan? Barangkali setiap hari duduk saya tarik balik. Last sekali si ayah ni buat permohonan menarik balik hibah di mahkamah syariah. Siap hantar statement of claim lah. Maksudnya dia betul-betul lantik peguam, dan peguam dia hantar statement of claim kepada anak dia, defendant, anak dia lah jantan jumpa saya. Maknanya di dalam geran tanah sudah pun ditukar nama apa semua siap lah. Cuma yang dalam kes tu, anak tu dia dah buat rumah sewa. Ayah tu bagi tanah kosong. Si anak ni dia dah bersihkan dan dia dirikan rumah sewa dan ada beberapa pintu lah. Dan dia kutip lah sewa tu. Dia kutip sewa tu, kemudian duit sewa tu dia bantu untuk adik-adik dia lah. Anak-anak ayah tu juga sebenarnya, adik-adik dia yang masih lagi belajar sebab dia anak sulung. Si ayah ni tarik balik. Macam lah hadis ni boleh tarik balik apa? Kadang macam lah hadis-hadis lain perbahasan tentang tarik balik. Tetapi kalau kita baca perbahasan, dia tidak semudah itulah. Saya kata kes tu saya hanya konsult saja, kemudian dia cari peguam syar'i dia sendirilah, sebab kes tu berlaku di tempat negeri yang saya tak ada lesen. Jadi saya konsult saja, kemudian dia cari peguam lain lah, ataupun saya tak pastilah macam mana dia handle. Cumanya bagi saya anak tadi mempunyai defense yang kuat lah, sebab kalau ayah tarik balik zalim lah ayah, sebab dia yang dah buat rumah. Dia buat rumah, so maknanya dia perlu dipampas. Kalau nak tarik balik juga, ayah hendaklah membayar kos-kos yang sudah dikeluarkan oleh anak. Saya tak pasti kes tu kalau ayah tu berjaya dengan sebab dia bayar balik. Kalau bayar balik lah, saya tak payah tarik balik je lah. Habis juga harta. Kalau bayar balik, habis juga duit cash kan. Jadi itulah, dia tarik balik juga. Tetapi mestilah dia tidak menzalimi penerima. Walaupun penerima tu dia terima free. So free tu kau bagi balik je lah. Ada yang kau minta balik, masalahnya lepas dia terima tu dia tidak free dah. Sebab dia sudah membangunkan harta hibah tu. Macam tu. So dia bukan semudah tu tarik balik lah. Tengok kes by kes jugalah. Dan si ayah ni pun, itulah nak kata lebih-lebih pun, itulah isteri dia kan. So isteri ni pun kalau kahwin tu bukan kahwin nakkan harta lah. Betul-betul nak jaga orang tua. Tua lah ayah dia tu. Tapi dah nak kan. Dah nak kahwin je lah. Nyesal pula kahwin. Tak ada harta. Letih duk jaga saja. Itulah dunia hari ni. Penat kita. Kita pula yang penat. So dia sebenarnya tarik balik hibah ni banyak perbahasan ulama. Cuma kita tak bahas di sini sebab kita hari ni kita nak tengok ataupun kita nak ulang kaji matan dalil tu. Sebab kita duduk bagi dia punya aplikasi, matan kita tak ingat. La yahillu li rajulin muslimin an yu'tiya al-'atiyah thumma yarji'a fiha illa al-walidu
fima yu'ti waladahu. Seterusnya, an Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha, perempuan radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Ini adalah hadis tentang galakkan untuk berbalas-balas hadiah. Apabila baginda Nabi Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menerima hadiah dan membalasnya punya hadiah dan membalas ke atasnya, ke atas hadiah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menerima hadiah, Rasulullah akan membalas pemberian tersebut. Ini adalah suatu galakan tentang berbalas-balas hadiah. Sesiapa yang saling menghadiahkan, maka mereka ini akan saling mengasihi, kan? Tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiah akan mewujudkan saling kasih sayang, kan? Itulah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang akan membalas hadiah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. So tapi kita bagi tu kita bukan niat supaya orang balas. Apalah kita bagi, nanti orang balas lah, bukan macam tu. Kita bagi tu ikhlas lah. Kita bagi tu ikhlas. Cuma kalau kita yang menerima pemberian pada orang lain, sampai masa kita pula yang membalas, kan? Sampai masa kita balas lah mengikut kemampuan kita. Dia bukan isu berapa nilaian tu. Dia nak mana silaturahim akan jadi makin rapat dan banyak hikmah di sebalik hibah ni. Walaupun nampak bagi free, sebenarnya dia ada benda lain. Dia ada kasih sayang tu. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan fa athabahu 'alaiha faqala radita qala la fazadahu faqala radita qala la fazadahu qala radita qala na'am. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Aduh lah, ini pun penat kan. Bukan penat apa, kita kadang-kadang tak sampai ke tahap ni. Kita punya peribadi mencontohi Nabi SAW. Hadis 962 daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni banyak meriwayatkan hadis, tapi Ibnu Abbas sebenarnya tak lama pun. Saya 3-4-5 tahun saja bersama baginda Nabi SAW. Di Madinah, kan? Di Mekah, kan? Di Madinah lah, dia kembali ke Madinah. Lepas Fathu Mekah tu kembali ke Madinah. Di Madinah tu lah sebelum baginda Nabi SAW wafat. Berapa tahun sahaja Ibn Abbas bersama dengan baginda Nabi. Sebab Ibn Abbas ni kecil, budak kecil. Tapi banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Dia adalah lubuk ataupun kawah kepada ilmu, kan? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah kepada Ibn Abbas dan Abbas itu sendiri, telah menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki. Lelaki ini ada yang kata dalam riwayat lain ialah lelaki Badui. Lelaki Badui lah, orang Arab Badui, orang padang pasir lah, orang kampung lah, lelaki Badui. Tapi dalam ni dia tak tulis Badui, dia kata lelaki saja. Rajulun. Menghadiahkan seekor unta betina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi unta betina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberi balas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi balasan dan dia bertanya, "Puaskah kamu dengan balasan ini?" Rasulullah bertanya kepada lelaki itu, "Sekarang ni aku balas pemberian kamu, kamu puas hati ke?" Lelaki itu jawab, "Belum." Tergamak dia jawab, "Belum." Tak puas hati, belum. Baginda sallallahu alaihi wasallam tambah lagi pemberian. Dan dia bertanya pula, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Puas hati ke kamu dengan balasan ini?" Lelaki tu jawab, "Belum." Kenapa kita 2 kali jawab belum, berambus lah. Aduh lah. Sebab dia orang Arab Badui ni kadang-kadang dia tidak ada adab sangat. Dia jawab betul-betul transparent. Kau tanya aku, tak puas hati aku kan. Aduh lah. Tapi ini dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bangka baginda sallallahu alaihi wasallam tambah lagi dan bertanya, puas hatikah kamu dengan balasan ini? Barulah sesudah itu, barulah lelaki itu menjawab, ya na'am. Maknanya nak cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan membalas pemberian hadiah itu sehingga penerima hadiah itu puas hati. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada harta banyak pun dalam rumah dia tu, kan? Dia bagi apa yang ada dalam rumah dia. Ya, dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam tu mengikut apa yang ada lah sebagai tanda membalas pemberian unta betina tu. Unta betina ni besar lah. Tapi baginda balas tu bukannya balas dengan unta tu juga. Dia just balas apa yang ada pada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadarnya, tetapi pastikan penerima hibah tu puas hati dengan pemberian tu sehingga ditanya, puas hati tak? Puas hati tak? Dua kali tak puas hati berambus lah kalau kita. Tapi diberinya sehinggalah dia berpuas hati. Maknanya kita kalau kita bagi hadiah kepada orang, mana kita nak kita bagi tu biar orang menerima tu puas hati. Dia bukan masalah nilai. Maknanya hadis ni menggalakkan kita saling memberi hadiah dan kita nak bagi hadiah tu yang terbaik yang kita ada lah. Maknanya bukan kita cari pakaian yang buruk apa semua. Maknanya kita nak penerima tu pun puas hati dengan pemberian kita. Itu maksud dia. Ni baginda Nabi ni dia bagi selagi dia boleh bagi, dia bagi sehinggalah penerima tu puas hati. Sepatutnya bila orang bagi tu puas hati lah, kan, ambil hati. Tapi itulah kalau badui ni kadang-kadang dia memang strict apa dia memang lurus benda lah. Adalah hadis ini juga sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah liman wuhibat lahu, muttafaqun alaih. Ini dah makin kompleks ni. Wali Muslim, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umrah fahiya lilladzi u'miraha hayyan wa mayyitan wa li'aqabihi. Wa fi lafzin innamal umrah allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula hiya laka wa li'aqibika. Fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Wa li Abi Dawud wan Nasa'i la turqibu wa la tu'miru faman urqiba syai'an au u'mira syai'an fahuwa liwara fatihi. Ini kita masuk hibah umrah. Hibah umrah. Panjang pula hibah umrah ni. Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghibahkan sesuatu secara umrah, maka yang diumrahkannya itu menjadi milik orang yang diberinya. Diberi itulah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So ini tentang hibah umrah. Hibah umrah ni lah hibah sepanjang umur. Hibah umrah ni dia berlainan dengan hibah rukbah. Ada yang kadang-kadang dia cakap hibah umrah dan rukbah, kemudian dia explain macam hibah umrah dan rukbah tu sama saja. Sebenarnya bukan. Hibah umrah adalah hibah sepanjang umur. Bila mati salah seorang yang berakad, maka hibah itu stop. Hibah rukbah pula, dia berangkat masa hidup. Bila mati baru hibah tu jalan. Yang tu bila mati hibah tu stop, yang tu bila mati hibah tu jalan. Masa hidup hibah dah jalan, cuma bila mati confirm jalan. Macam tu. Confirm lah hibah tu sebab rukbah, muraqabah. Kita melihat siapa yang mati dulu. Tapi itu kita bincang kemudian. Ini nak bincang yang umrah. Umrah ni sepanjang umur. Hibah itu sudah pun berlaku masa hidup pemberi hibah dan penerima hibah. Cumanya dia buat syarat, hibah ni akan stop apabila salah seorang daripada kita meninggal. Kalau aku yang bagi hibah ni meninggal, maka harta yang aku hibah kepada engkau tu akan kembali kepada waris aku. Dia tak jadi hak kamu dah, dia jadi pusaka aku. Kau kena tanya pula waris aku. Waris aku membenarkan kau menikmati harta hibah ataupun tidak, sebab dia farji', dia kembali kepada pemilik dia. Sebab hibah ni berkuat kuasa semasa hidup. Salah seorang daripada kita mati,
hibah stop. Kalau aku yang mati, pemberi yang mati, maka dia kembali kepada waris aku. Kalau engkau pula yang mati sebab kau penerima hibah, kembali juga kepada aku. Nah, sebab aku hidup lagi. Tak jadi pusaka engkau sebab engkau penerima. Nah, dia apa-apa pun memang kembali kepada pemberi atau pewaris pemberi. Kalau pemberi dah meninggal, dia kembali kepada waris pemberi. Kalau penerima meninggal, kembali kepada pemberi lah. Dia contohnya, ini pun real case juga, contoh antara Datuk dengan seorang ustaz. Datuk ni dia ada rumah corner lot. Dia businessman. Kemudian tepi rumah Datuk tu ada green area. Pemaju setuju untuk buat surau lah. Dia mula-mula masuk taman tu dia tak ada surau lagi. Lepas masuk beberapa tahun tu buatlah surau. Surau tu dibuat kira di kawasan lapang, kawasan green area. Dan Datuk ni dia kena lot lah. So rumah Datuk ni besar lah. So buat surau dekat situ. Datuk punya bisnes pun berkembang. Datuk beli rumah lain, gated area banglo lah contohnya. So corner lot yang dekat dengan surau tadi, Datuk hibahkan. Datuk hibahkan kepada ustaz. Ini saya nak suruh faham hibah umrah. Sebab ustaz ni, ustaz pencen, dialah yang memakmurkan surau tu, dia menjadi imam surau, dia mengajar iqra', dia mengajar apa yang dia boleh mengajar. Dia memang full time dekat surau sebab dia dah pencen ustaz. Jadi rumah dia dalam taman perumahan tu tapi jauh daripada surau. Jauh daripada surau. Jadi susahlah ustaz. Ustaz tu nak pergi naik basikal ke naik motor ke. Jadi Datuk tu kata, ustaz, saya hibahkan rumah saya ni pada ustaz. Ustaz makmurkanlah surau sebelah rumah saya ni. Saya akan pindah. Saya akan duduk rumah lain. Saya hibahkan rumah ni kepada ustaz dengan syarat. Kalau saya mati, rumah ni jadi pusaka saya. Kalau ustaz mati, saya berhak ambil balik rumah ni sebab tak jadi pusaka ustaz. Anak ustaz bukannya ustaz. Anak ustaz lawyer buruk. Lawyer buruk duk cakap contohnya kan. Jadi saya nak ustaz tu sebab ustaz memakmurkan surau tu. Ini kisah benar sebenarnya saya cerita ni. Jadi dia bagi hibah lah. Dia bagi hibah kepada ustaz. Dengan syarat umrah. Dengan syarat umur. Habis umur saya, habislah hibah ni. Sebab dia jadi pusaka saya. Pusaka saya, kena tanya anak saya lah. Kalau anak saya membenarkan, waris-waris saya membenarkan ustaz tinggal lah kat situ. Kalau waris saya kata ustaz boleh keluar lah, kita nak jual rumah ni dan kita nak macam-macam lah terpulang pada waris, mana dia kembali. Kalau ustaz mati pun kembali juga, kembali kepada saya. Sebab saya tak nak anak ustaz tu, saya nak ustaz je. Anak ustaz tak jadi ustaz. Contoh. Dia taklah kata macam tu, anak ustaz tu bagus juga sebenarnya. Tapi dia nak kata kalau ustaz mati, maka stop lah hibah ini. Itu dia panggil umrah dia panggil sebab hibah sepanjang umur. So benda ni memang ada berlaku dalam masyarakat kita. Dan kalau kita tak buat hitam putih, benda akan jadi masalah. Masalahnya contohnya kalaulah Datuk tu memang mati, 10 tahun dah ustaz duduk kat situ, dia tak bayar sewa pun dekat Datuk. Anak Datuk pun ambil, dia kata ustaz duduk 10 tahun tak pernah bayar sewa, 1,000 sebulan. Ustaz, 1,000 sebulan dah 12,000 setahun kali 10 tahun 120,000 ustaz berhutang dengan saya. Mampus ustaz tu. Nah, sebab tadi hitam putih. Kita nak buat hitam putih, dia kata tak apalah, kita faham-faham sama kita. Kita bukannya kita nak charge ataupun kita suka-suka hati kita ni profesional kan. Tapi yalah, tapi yang tu profesional lah, Datuk tu profesional, ustaz pun profesional lah contohnya. Tapi setengah tu dia tak ada hitam putih tu. Itu jadi masalah tu. Dia satu lagi masalah yang hibah umrah ni saya nampak, kalau lah ustaz tu dia renovate rumah tu. Kalau dia renovate sikit-sikit tak apalah, munasabah lah sebab ustaz tu free kat situ. So dia adalah bajet dia untuk sikit-sikit, untuk selesa dia duduk kat situ tu. Kan? Untuk selesa dia mungkin tandas dia renovate, ataupun dia tambah garaj, ataupun dia letak belakang tu untuk mudah jemur kain ke apa, sikit-sikit tak kisahlah. Ada setengah tu renovate tu menyebabkan bila mati tuan rumah, isteri kepada tuan rumah tadi jual dengan harga yang mahal sebab hasil daripada renovation penerima hibah tadi. Jadi dia jual tapi dia tak bagi duit kepada orang tu. Dia kata dah, siapa suruh kau renovate, bukan rumah kau pun, rumah arwah laki aku. Contohnya itu jadi masalah sebab hitam putih pun tak ada.
So benda tu kena clear lah, benda tu kena clear supaya ustaz tu pun dia tak jadi masalah, anak-anak takkan tuntut sebagai tunggakan sewa sebab benda tu jelas hibah. Dan kalau ustaz tu pun dia buat renovate apa, dia faham itu adalah key hangus. Contohnya lah, kata kalau tak nak key hangus kena buat spray spray agreement pula. Ini kedua pihak bersetuju untuk renovate rumah ini, berapa yang dipampas kepada ni, kena clear. Sebab dia akan jadi masalah. Itu contoh hibah umrah. So adakah hibah umrah ini hukumnya macam mana? Itu contoh yang saya sebut itulah, contoh yang konsep saya supaya faham. Hibah itu stop apabila habis umur. So dalam hadis ni, barang siapa yang menghibahkan sesuatu secara umrah, maka yang diumrahkannya itu menjadi milik orang yang diberinya. Sebab ini adalah mazhab Syafi'i, dia berpegang kepada hibah itu sah, syarat itu batal. Kalaulah datuk tadi dia hibah secara umrah dekat ustaz tadi, maka hibah itu sah, syarat umrah itu batal. Mati datuk menyebabkan rumah tu jadi milik ustaz. Sebab hibah, dia dah hibah. Dia tak boleh. Syarat umrah tu mazhab Syafi'i dia tolak. Bagi dia hibah itu sah, syarat itu batal. Kalau qaul qadim mazhab Syafi'i dia kata hibah pun tidak sah, syarat tidak sah, hibah pun tidak sah. Cuma qaul jadid ataupun qaul muktamad, hibah itu sah, syarat itu yang batal. Syarat umrah itu batal. Sebab dia menjadi milik orang yang diberinya, menjadi milik ustaz tu lah. Sebab itulah ulama mazhab Syafi'i dia kata jangan kamu letak akad itu hibah. Kalau macam tu itu bukan hibah, itu namanya ariyah. Di dalam fatwa hibah negeri Selangor pun dia sebut benda tu sebagai ariyah. Sebab dia memberi pinjam, datuk tu memberi pinjam kepada ustaz itu manfaat rumah. Ain rumah itu adalah milik datuk. Manfaat rumah tu saja kepada ustaz. Dan dia bukan sewa. Dia bukan sewa sebab ustaz tak bayar apa-apa pun. Manfaat dapat kepada ustaz free of charge. Tetapi ain rumah tu masih lagi milik datuk. Sebab datuk hanya memberi manfaat saja. Dia menghibahkan manfaat saja. Dan tak boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau hibah dia kena hibah ain dan manfaat. Sebab harta tu dipecahkan kepada dua, ain harta dan manfaat harta. So mazhab Syafi'i kata kalau kau bagi hibah, bermakna ain pun kau bagi, manfaat pun kau bagi. Kalau kau nak bagi manfaat saja, kau jangan cakap hibah, kau cakap ariyah. Ini adalah saya bagi pinjam dekat ustaz guna rumah saya sepanjang umur ustaz. Ustaz mati, kembali kepada saya lah sebab harta saya, pinjam je kat ustaz. Macam tu, baru betul jangan sebut hibah. Sebab kalau dia sebut hibah, dia jadi hibah. Kalau dia sebut hibah, dia jadi hibah. So kita buat dalam perjanjian tu, bukan perjanjian hibah lah, kita buat perjanjian pinjam lah, meminjam. Kalau kita buat hibah pun boleh juga, tapi kita cerita dengan lebih detail lah benda tu supaya apa, benda tu walaupun diakadkan sebagai hibah, hukumnya ariyah. Macam tu. Dia tidak hukum hibah. Kalau hukum hibahnya jadi pusaka pula kepada ustaz tu. Jadi bukan itu yang dihasratkan oleh datuk tu lah. Tapi kalau bergaduh susah juga si ustaz tu nak menang sebab apa, National Land Code Section 340 kan, memberi apa, pemilikan kepada anak-anak datuk tu lah. Tapi itulah kalau dia bawa ke mahkamah syariah macam mana? Tiba-tiba mahkamah syariah mengesahkan hibah. Syarat tu terbatal. Pening anak-anak datuk. Jadi sebab mazhab Syafi'i dia kata apa saja syarat pada akad tidak menjejaskan akad itu, tetapi syarat itu yang tidak sah lah. Syarat itu terbatal. Akad hibah itu sah. Sebab dia kata kat sini lah, barang siapa yang menghibahkan sesuatu secara umrah, maka yang diumrahkannya itu menjadi milik orang yang diberinya. Umrah tu tak terpakai lah, menjadi milik orang tu terus. So akad tu kena betul lah. Akad tu jadikan dia sebagai akad ariyah. Menurut riwayat Muslim disebutkan, peliharalah harta bendamu, jangan sampai kamu menghambur-hamburkannya. Kerana sesungguhnya barang siapa yang menghibahkan sesuatu secara umrah, maka yang diumrahkannya itu menjadi milik orang yang diberinya selama hidupnya, dan sesudah matinya menjadi milik keturunannya.
Nanya, biasanya dia tidak berniat begitu, dia hanya niat umrah. Tetapi tak boleh. Dalam riwayat Muslim kata, itu benda yang dia kata apa tu? Hambur-hambur. Kan? Innamal umrah allati ajal. Ha. Kalau dia sebut macam tu saja, dia pergi kepada pemilik tu. Kepada milik keturunan tu. Milik orang yang dia beri, bukan milik orang yang asal. Sebab itulah dia kata kat situ pula, menurut redaksi yang lain disebutkan bahawasanya hibah umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seorang itu mengatakan saat memberi hibahnya, ini untukmu dan keturunanmu. Memang confirm lah. Memang confirm dia tak jadi umrah lah, dia akan jadi hibah mutlak lah, sebab dia dah sebut ini untukmu dan keturunanmu. So ini dia redaksi yang ni, lafaz yang ni dia linear sikit. Adapun jika si pemberi hibah mengatakan ini boleh kamu gunakan seumur hidupmu, maka hibah itu akan kembali akan kembali kepada yang memilikinya, kembali kepada datuk. Sebab datuk tu hanya kata untukmu semasa hidupmu. Kamu boleh gunakan seumur hidupmu. Jadi tak jadi keturunanmu lah. Gitu. Kalau dia kata untuk kamu dan keturunan kamu, memang jadi mutlak. Tapi kalau dia kata untuk kamu seumur hidupmu, dia tak jadi. Dia kembali kepada datuk. Macam tu. Dia lafaz yang lain tu lebih linear. Namal umrah ala tiaza hiyalaka wali aqabika. Fa amma idza qala hiyalaka ma ista. Ista tu maknanya hidup kamu saja. Fa inha turji ila sahibiha. Sebab dia kata ista tu. Kan? Tapi kalau kau kata hiyalaka wali aqabika, memang selamat. Jadi hibah umrah ni kalau ikut mazhab Maliki memang hibah sah, syarat pun sah. Cuma kena tengok betul-betul apa matlamat. Kalau matlamat dia tadi nak meminjamkan manfaat, lebih baik kita buat akad pinjam meminjam lah. Dia dah jadi isu. Menurut riwayat Abu Daud dan Nasai disebutkan, janganlah kamu memberi hibah baik secara rukbah maupun umrah, kerana barang siapa yang merukbahkan atau mengumrahkan sesuatu, maka yang dirukbahkan atau yang diumrahkannya itu menjadi milik ahli waris yang diberinya. Lepas tu dilarang terus. Dalam mazhab Syafi'i dia pegang jangan letak syarat tu terus lah. Kalau tidak buat dalam bentuk ariah terus. Sebab kalau sebut hibah umrah, dia tak jadi pun umrah tu, dia jadi mutlak. Itulah. Sebab Syafi'i berpegang kepada hibah itu sah, syarat itu terbatal. Itu pun disebut di dalam seksyen 9/3 nama hibah negeri Kelantan. Apa-apa syarat itu tidak menjejaskan kesahan hibah. Syarat itu terbatal, syarat dalam akad itu terbatal, tapi tidak menjejaskan kesahan hibah. Dalam seksyen 9/3 nama hibah negeri Kelantan. Lebih kurang gitulah maksud dia, sebab dia mengambil kira umrah dan rukbah itu syarat itu terbatal, hibah itu sah. Sesungguhnya itu saja, kita sambung hadis nombor pula ni. Hadis nombor 964 untuk minggu depan lah. Saya terima kasih kepada yang menyertai dan mohon maaf kalau ada salah silap saya. Saya bukanlah pakar hadis, kita cuma review matan hadis tu untuk kita lebih alert terhadap matan yang sebenar tu. So apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu kerana kelemahan saya. Kita tutup majlis malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.